Selamat sejahtera semua. Kami dari kumpulan terakhir yaitu kumpulan 18 akan membentangkan hasil kami yaitu falsafah pendidikan kebangsaan dan budayanya. Saya Sandra Scholastica Jonil bersama 4 orang kawan saya yaitu Debbie Viana Madius, Enderia Catalina Alto, Intan Syahdatul Apa dan juga Risma. Falsafah pendidikan kebangsaan. Ini adalah falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia. Saya bacakan, pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi yaitu intelek, rohani, jasmani, dan emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan keluarga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara, masyarakat, dan keluarga. Seterusnya, kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Yang pertama, menyumbangkan idea dan pandangan yang rasional terhadap pendidikan negara. Fungsi asas FPK ialah memberi panduan serta haluan kepada pakar dalam bidang pendidikan untuk mereformasi pendidikan berlandaskan konsep pendidikan. Seterusnya, reformasi pendidikan di Malaysia ialah sebagai perubahan pemantapan yang berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kepentingan yang seterusnya ialah mewujudkan kurikulum sekolah selaras dengan matlamat FPK. Kurikulum sekolah boleh dibahagikan kepada dua bahagian, yaitu bahagian pertama yang meliputi sukatan pelajaran dalam bilik darjah dan bahagian kedua yang meliputi kegiatan pendidikan di luar bilik darjah seperti kegiatan sukan dan persatuan. Nilai-nilai murni juga dapat diserapkan dalam kalangan murid melalui kod kurikulum. Seterusnya, merubah sikap pendidik dan profesional keguruan agar guru yang berkualiti dapat dilahirkan. Guru memainkan peranan yang besar dalam melahirkan generasi yang berpendidikan, berkemahiran, berbudaya ilmu, dan berakhlak. Oleh itu, guru perlu menguasai kandungan ilmu pengetahuan dalam mata pelajaran yang diajar dan mahir mengaplikasikan teori tersebut dalam pembelajaran. Dengan adanya guru-guru yang kaya dengan ilmu pengetahuan dan berkualiti, sudah tentu para murid akan mendapat pendidikan yang terbaik di sekolah. Kepentingan yang terakhir ialah organisasi institusi pendidikan dapat distruktur semula mengikut keperluan semasa. Ianya meliputi perubahan infrastruktur yang lengkap bagi memenuhi kehendak era pendidikan abad ke-21 supaya pelajar berpeluang untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu. Sekarang beralih kepada penterjemahan bentuk dan proses pendidikan bagi merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan ataupun lebih dikenal sebagai FPK. Sebelum kita masuk ke dalam proses, lebih baik jika kita fokus akan bentuknya dahulu. Bagi bentuk FPK, pada peringkat awal biasanya anak-anak akan menerima pendidikan secara informal. Pendidikan secara informal atau kita biasa dengar sebagai pendidikan di rumah, ia sangat penting bagi mengembangkan potensi seseorang individu. Biasanya pendidikan informal ini memberi penekanan kepada aspek pertuturan, bimbingan agama, adat tata susila, penjagaan kesehatan dan kebersihan serta perhubungan fisikal. Selain itu, pendidikan informal juga biasanya mengajarkan kita untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.
Seterusnya, setelah pendidikan formal, kadang-kadang biasanya akan mendapat pendidikan secara formal. Pendidikan secara formal melibatkan 4 peringkat. 4 peringkat yang kita tahu adalah peringkat prasekolah, peringkat sekolah rendah, peringkat menengah, dan juga selepas menengah. Dan ini juga dilaksanakan secara resmi mengikut sistem yang ditetapkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, sebelum kita melangkah ke pendidikan selepas menengah, pelajar-pelajar tingkatan 5 akan menduduki SPM, ataupun sebagai contoh yang lain STPM, seperti itu. Oke, itu saja. Oke, sekarang proses. Untuk proses atau pelaksanaan pendidikan menurut falsafah pendidikan kebangsaan FPK adalah mengikut kepada apa yang dinyatakan dalam FPK itu sendiri, yaitu pendidikan adalah satu usaha yang berterusan di mana ia ke arah mengembangkan lagi potensi, fokus kepada individu, pelaksanaan secara menyeluruh, bersepadu, seimbang dan harmonis yang melibatkan komponen intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Elemen yang pertama dalam proses pendidikan mengikut FPK itu sendiri ialah pendidikan adalah satu usaha berterusan. Pendidikan adalah satu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu, kemahiran dan juga nilai murni. Proses pemerolehan dan pemindahan ini berlaku secara berterusan bermula dari kecil sehingga ke akhir hayat seseorang individu tersebut. Pendidikan bermula daripada rumah oleh ibu bapa kepada kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur antara 1 hingga 6 tahun. Kemudian mereka meneruskan pendidikan ke alam persekolahan pada peringkat rendah dan menengah. Di sekolah, mereka akan mendapat mengembangkan bakat dan emosi, bersosial dan membentuk sasiah dan jati diri yang akan terus berkembang sepanjang tempoh persekolahan. Setelah tamat persekolahan, setiap individu masih terus meningkatkan ilmu, kemahiran dan akhlak mereka. Proses pendidikan yang berterusan ini dapat membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan dan kehendak semasa sesuai dengan peredaran zaman yang semakin maju dan berkembang pesat. Seterusnya, elemen yang kedua ialah mengembangkan lagi potensi individu di mana setiap individu itu mempunyai bakat yang tersendiri sama ada semula jadi ataupun perlu dihilang. Potensi individu ini boleh dibagi pula kepada 4, yaitu unsur intelek, emosi, rohani dan jasmani. Melalui pendidikan potensi individu boleh dikembangkan dan dihilangkan. Setiap individu telah diberi Tuhan dengan bakat dan potensi ini perlu sebaik-baiknya dicungkil, dipupuk, dikembangkan dan dipertingkatkan sehingga mencapai tahap yang cemerlang. Bakat, potensi dan kebolehan akan menjelma melalui interaksi sosial dengan orang lain dan alam sekeliling. Maka, pendidikan seharusnya memberikan peluang kepada individu untuk mengembangkan lagi potensi dan bakat individu ini memerlukan perancangan yang teliti dan pelaksanaan yang bersungguh-sungguh demi mencapai hasil yang dihasratkan. Seterusnya, next, ke arah menjayakan keberhasilan pendidikan yang dimaksudkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Bagi merealisasikan falsafah ini, guru haruslah memainkan peranan yang penting dengan memberi tumpuan kepada perkembangan potensi pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Next, guru juga bertindak sebagai pemacu pelajar dalam mempelajari ilmu, pribadi mulia serta menyemai nilai murni dalam diri pelajar. Seterusnya, guru menekankan tentang aspek keagamaan dan begitu juga dengan aspek keterampilan. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Oke, baiklah, yang seterusnya ialah impak peranan guru ke arah mencapai matlamat pendidikan di Malaysia. Ini merupakan impak-impak yang paling ketara. Yang pertama ialah melahirkan modal insan yang berkualiti, melahirkan individu yang berpikiran kreatif dan inovatif, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pembentuk akhlak. Oke, bagi impak yang pertama, melahirkan modal insan yang berkualiti, kita tahu bahwa guru merupakan
merupakan salah satu individu yang bertanggung jawab dalam memberikan tunjuk ajar kepada murid-murid. Seorang guru bertanggung jawab dalam mendidik dan membentuk murid-murid agar boleh melahirkan model insan yang berdaya saing. Bukan itu saja, guru juga berperanan untuk mengasah dan mencukil bakat-bakat terpendam murid. Hal ini karena setiap murid mempunyai kemahiran dan kelebihan yang berbeza-beza. Guru perlu mengambil perhatian terhadap bakat murid yang dimiliki. Impact yang seterusnya ialah melahirkan individu yang berpikiran kreatif. Guru merupakan individu yang perlu melengkapkan diri dengan kemahiran dan keupayaan untuk berpikir secara inovatif dan kreatif. Guru yang berpikiran dan kreatif dan inovatif juga dapat melahirkan murid yang sentiasa berpikiran di luar kotak. Sebagai contoh, murid dapat mengeluarkan ide-ide yang bernas dan kreatif dalam menyelesaikan satu masalah. Impact yang seterusnya ialah guru sebagai pembimbing. Kita tahu guru bukan sahaja bergerak sebagai tenaga pengajar, tetapi guru juga boleh menjadi pembimbing kepada murid-murid. Seorang murid haruslah mempunyai hati yang terbuka untuk mendengar segala curhatan murid-murid. Hal ini akan menyebabkan murid tersebut merasa dihargai dan akan bersemangat serta menjadi penerus kepada matlamat dalam pencapaian pendidikan negara. Guru yang bertindak sebagai pembimbing akan membantu muridnya seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani, dan juga emosi. Hal ini akan memastikan pembangunan manusia yang berilmu dan boleh berpikir untuk membawa perubahan kehidupan manusia ke arah yang lebih selesa dan sempurna. Akhir sekali ialah guru sebagai pembentuk akhlak. Guru mendidik murid supaya menjadi manusia berguna kepada ibu bapa, masyarakat, dan juga negara. Guru hendaklah mempunyai sifat dan kualiti profesional pribadi dan sosial yang baik lagi murni supaya dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. Guru yang beriltizam akan dijadikan sebagai role model kepada murid-murid. Ini akan mendorong kepada perkembangan beberapa ciri pribadi yang positif melalui amalan-amalan di dalam didik darjah. Sekian. Seterusnya ini merupakan permainan pembelajaran kami. Kami telah memilih game kotak beracun. Di sini ada 2 video yang kami telah sediakan sebagai cara simulasi permainan.